Pendidikan Islam tahun 5, bidang ibadah, tajuk tayamum. Hai, Assalamualaikum, bersama saya Ustazah Fazlina. Untuk tajuk ibadah tayamum, murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5 bermula muka surat 102 hingga 109. Okay, kita buka muka surat 102. Mari kita lihat gambar beserta dialog di muka surat 102 untuk kita fikirkan. Okay. Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti? Nizam, dalam keadaan-keadaan tertentu, Islam mengharuskan kita bertayamum. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Yang ketiga, jarak dan tempat ada air terlalu jauh. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau musuh berdekatan tempat air. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk hingga memudaratkan. Okay, kita masuk pula pada pengertian tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Pastikan bila kita nak bertayamum, kita hanya menggunakan debu tanah yang suci sahaja. Dan disebut di sini dari pengertian tayamum melibatkan dua anggota sahaja, muka dan tangan hingga ke siku. Ketika kita bertayamum, menyapu debu tanah suci di muka, hendaklah disertakan dengan niat tayamum dan terdapat syarat-syarat tertentu yang kita akan pelajari berkaitan dengan tayamum. Dalil tayamum disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 yang bermaksud, sedangkan kamu tidak memperolehi air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah. Tanah yang dimaksudkan di sini ialah debu yang bersih dan suci. Okay, kita masuk pula pada bahagian seterusnya iaitu rukun tayamum. Yang pertama, niat. Lafaz niat tayamum, nawaitu tayamum listibahatus salah lillahi ta'ala. Nawaitu tayamum listibahatus salah lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Maksud ke seluruh muka, tiada bahagian muka yang tertinggal dari terkena debu tanah yang suci. Sama seperti wuduk lah. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat, tertib. Maksud tertib, mestilah didahulukan anggota yang dahulu dan dikemudiankan anggota yang kemudian. Contohnya, yang kedua tadi, menyapu debu tanah ke muka, barulah kita menyapu debu tanah ke tangan hingga ke siku. Kita masuk pula pada bahagian seterusnya iaitu sunat tayamum. Sunat tayamum ini ada 7 bahagian. Iaitu yang pertama, membaca basmalah. Itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Menyapu muka dari bahagian atas muka dan dibawa ke bahagian bawah muka. Yang ketiga,
Menipiskan debu pada tapak tangan. Menipiskan debu pada tapak tangan. Kita akan belajar nanti apabila kita masuk di bahagian tayamum yang kedua, tata cara bagaimana kita bertayamum. Yang keempat, meregangkan jari ketika menepuk debu. Kita regangkan jari, jangan jari itu dirapatkan, diregangkan ketika kita menepuk debu untuk bertayamum. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Anggota kanan yang didahulukan adalah apabila kita menyapu debu tanah ke tangan hingga ke siku. Kita dahulukan tangan kanan dahulu, barulah kita menyapu debu tanah ke tangan kiri pula. Yang keenam, menghadap kiblat ketika bertayamum. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Untuk slide yang seterusnya, kita pergi ke bahagian latihan. Bagi tajuk tayamum bahagian 1 ini, Ustazah dah sediakan 5 soalan. Yang pertama, murid perlu tulis pengertian tayamum. Yang kedua, murid perlu senaraikan 4 rukun tayamum. Okey, kedua-dua soalan ni boleh merujuk pada buku teks muka surat 102 hingga 109. Murid boleh tulis sama ada menggunakan tulisan Rumi atau Jawi. Bagi soalan 3, 4 dan 5, murid perlulah memilih satu saja jawapan yang betul. Okey, setiap soalan yang telah dijawab, sila hantarkan jawapan anda kepada Ustazah. Okey, selamat menjawab. Okay, bye. Jumpa lagi tayamum bahagian 2.